juga melihat konten ini. Ambil lagi dia. Video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-muhtaba. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jamaah muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam ini walaupun tidaklah dirancang secara awalnya, tapi alhamdulillah Ta'ala turunkan kita dalam satu majlis ilmu yang mudah-mudahan barakah dan rahmat sentiasa bersama kita. Malam ini insya-Allah saya bercadang berkongsi satu tajuk bersama dengan tuan-tuan sekalian yang saya petik juga daripada kitab yang menjadi rujukan tuan-tuan, iaitu kitab Sirah Nabawiyah Dr. Mustafa Sibai. Walaupun saya tak sambung apa yang Fadil Ustaz Ahmad baca, sekadar nak petik satu tajuk daripada kitab ni bersangkutan dengan apa yang sedang kita berada pada bulan ini, iaitu bulan Rajab. Peristiwa antara peristiwa besar yang berlaku pada bulan Rajab adalah satu perang yang namanya Perang Tabuk. Jadi tajuk malam ini berkenaan dengan Perang Tabuk. Pada muka surat ada cetakan yang tuan-tuan tu saya tengok dasar muka surat 101. Cetakan Jawi 131, cetakan Bumi yang tuan-tuan ada tu 101. Satu cerita yang berlaku cukup hebat dan cukup besar sejarah ini dan berlaku pada bulan Rajab. Kebetulan kita sedang berada pada bulan Rajab yang kebiasaannya bagi kita bila bulan Rajab kita akan cerita tentang Isra Mi'raj. Itu kebiasaan. Dan tuan-tuan tu saya yakinlah bila sampai nanti akan buat sambutan Isra Mi'raj, tak apa, tapi kita tahu untuk Isra Mi'raj. Malam ni kita nak fokus kepada satu tajuk, nama dia Perang Tabuk yang berlaku pada bulan Rajab. Peperangan ini juga dipanggil dengan Ghazwatul Usrah. Perang yang dinamakan Perang Tabuk ini, dia ada beberapa nama. Satu Tabuk. Tabuk mengambil tempat di mana Nabi dan tentera sampai di situ. Maka diambil tempat itu, dinamakan perang itu Perang Tabuk. Adapun nama Al-Usrah, cetakan Bumi dia tulis Asrah, tapi yang tepatnya adalah Usrah. Ghazwatul Usrah, perang susah. Ghazwatul Usrah, nama perang susah itu diambil daripada ayat Al-Quran. Ketika Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tawbah menceritakan tentang perang ini, Allah Ta'ala sebut laqad taballahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usrah. Allah Ta'ala telah memberikan keampunan kepada Nabi, golongan muhajirin dan ansar yang mengikutnya ketika zaman susah. Zaman susah yang dimaksudkan itu adalah dalam peperangan Tabuk. Maka perang Tabuk, nama yang kedua adalah nama Al-Usrah. Satu lagi nama dalam perang Tabuk, nama yang disebut oleh para ahli sejarah, seperti yang dinyatakan oleh Imam Al-Zulqani, namanya adalah peperangan ini digelar sebagai peperangan Al-Fatihah.
Al-Fadhihah. Fadhihah ni makna asalnya adalah kejelekan. Makna dia keburukan. Kenapa dinamakan perang ini perang keburukan? Kerana dalam perang inilah Allah Ta'ala menurunkan banyak ayat yang menceritakan tentang keburukan dan kejelekan munafik. Baik sebelum, ketika dan selepas daripada terjadinya perang ini, kebanyakan ayat yang turun dalam surah Taubah itu menceritakan tentang keburukan sifat yang ada pada munafik, yang mereka dalam peperangan ini turun memainkan sahamnya dalam proses untuk menggagalkan peperangan, dalam proses untuk menggagalkan tapi tak berjaya. Maka Allah Ta'ala turun cerita tentang mereka ini cukup banyak. Imam Az-Zuqani menyatakan salah satu nama kepada peperangan ini adalah Al-Fadhihah. Itu pula, itu mukadimah. Dan yang paling masyhur perang ini disebut perang Tabuk. Mana nama tempat? Macam perang Badar, macam perang Uhud, macam perang Hunain. Semua itu nama tempat yang cukup masyhur. Maka Tabuk juga merupakan nama tempat. Ianya terjadi pada bulan Rejab tahun ke-9 Hijrah. Bahagian kata selepas Nabi balik daripada pengukuran Khaybar. Beberapa ketika selang 2-3 bulan, kata riwayat kata 6 bulan lepas daripada balik daripada perang Khaybar ataupun kepungan ke atas penduduk Khaybar, maka Nabi pun murid menuju ke peperangan Tabuk. Tabuk adalah satu tempat yang terletak di antara Hijaz dan Syam. Hijaz ni bumi Saudi hari ini, dan Syam bumi Syria hari ini, terletak di tengah-tengah satu tempat namanya Tabuk, yang kalau ikut pemetaan sekarang, Tabuk termasuk dalam Saudi, masih termasuk dalam Saudi, dan jaraknya kalau ikut sukatan jalan sekarang, bukan jalan zaman Nabi lah, jalan yang sekarang ni daripada Madinah dan Munawwarah menuju ke Tabuk ada 778 sukatan. Makna juga kita dengar pun jauh, memang jauh. 778. Kenapa perang itu berlaku? Kenapa perang itu terjadi? Tengok tuan-tuan, perang itu berlaku bulan Rejab. Sedangkan bulan Rejab adalah bulan haram. Kita baca, kita dengar orang tersebut bulan haram ni ada 4 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Senang kenapa dinamakan bulan haram? Kerana bulan ini cukup istimewa. Buat ibadah, amalan yang digandakan. Buat dosa pun amalannya, buat pun balasannya cukup diperhebatkan. Selain daripada itu, bulan haram adalah bulan yang tak boleh tumpah darah, genjatan senjata, tak boleh duk perang. Tiba-tiba perang ini berlaku dalam bulan Rejab. Kenapa? Dia ada sebab. Maka dia sebut perang ini bermula apabila kerajaan Rom mengumpulkan satu pasukan bala tentera yang sangat besar di Syam. Pasukan tentera ini menggabungkan beberapa kabilah seperti Lahab, Juzam, Amilah dan Wasan. Semuanya daripada golongan Arab yang beragama Nasrani. Tujuan utamanya adalah untuk menyerang kota Madinah dan sekaligus menghapus kerajaan yang baru lahir di kepulauan tanah Arab itu. Kerana segala kemenangan dan kejayaan yang dicapai sangat membimbang dan menakutkan. Ini bermula daripada sini kita dapat satu signal dan pengajaran. Sifat orang dalam Islam itu bukan dia pergi cari pasal. Nabi tak pernah pergi cari pasal saja nak perang dengan orang. Nabi berperang hanyalah untuk mempertahankan Islam. Kini terjadilah perang Tabuk. Apabila Nabi dapat maklumat tentera telah berpakat dengan beberapa kabilah Arab yang mereka ini duduk di sekitar Syam, yang mereka ini Nasrani, berpakat dengan jumlah yang cukup besar untuk menyerang Madinah, untuk meruntuhkan Madinah, untuk menyerang kerajaan Nabi SAW, kerana mereka melihat Nabi baru saja dalam tempoh berapa tahun duduk di Madinah telah membentuk satu kekuasaan yang cukup hebat. Baru 8-9 tahun duduk Madinah, tapi berjaya untuk membentuk satu masyarakat yang cukup hebat. Menjadi kegurunan kepada orang Rom, takut-takut Muhammad berjaya untuk sampai ke tempat kita, lalu dia akan ambil tanah jajahan kita jadi negara. Ini menjadi pertimbangan masyarakat Rom, lalu mereka berpakat dengan kabilah Arab yang duduk di sekitar Tabuk untuk serang Nabi SAW. Dengan catatan
Perlu diingat, sebelum berlaku perang Tabuk ni, 2-3 tahun sebelum ni, berlaku satu perang nama dia Mu'tah. Mu'tah. Kalau tuan-tuan sembang 2-3 muka surat sebelum tu, tuan-tuan akan jumpa cerita tentang perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini berlaku dengan orang Mufirah. Walaupun dalam perang Mu'tah Nabi tak turut serta. Nabi cuma hantar bala tentera yang berjumlah sekitar 3,000 orang di bawah pimpinan Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib dan Abdullah bin Rawahah. Yang akhirnya cerita itu tentera Islam mendapat kemenangan hasil daripada taktikal dan strategi yang diatur oleh Khalid al-Walid. Menang. Mu'tah telah mengetuk pintu sebab dia dekat dengan menyebabkan telah cukup amat risau kalau Muhammad berjaya melebarkan kekuasaannya sampai ke depan. Maka sebelum dia serang kita, lebih baik kita serang. Inilah yang menyebabkan Nabi SAW bila dapat maklumat ini terpaksa untuk berhadapan dengan tentera walaupun dalam bulan. Sebab Al-Quran menyebut bahawa membunuh pada bulan haram itu perbuatan yang tak bagus. Tapi kalau terpaksa berhadapan, Al-Quran menggunakan, maka agama menggunakan untuk mempertahankan Islam. Maka bagi pihak Rasulullah SAW mengadakan persiapan untuk menghadapi tentangan ini. Sedangkan pada ketika itu terlalu susah serta bersangatan pandai. Zaman ketika nak berlaku perang Tabuk itu, dia sampai musim yang amat-amat pandai. Sebab itu dinamakan al-musah dan susah. Kata ulama, antaranya saya petik daripada kitab Dr. Saladi, dia kata sebab apa yang kata susah. Yang pertama, kerana cuaca terlalu panas. Panas yang cukup bersangatan panas. Kita bayangkanlah panas kita rasa panas. Ini panas Madinah yang sudah tentu lagi dahsyat daripada kita. Yang kedua, kenapa dia kata perang ini susah? Jarak perjalanan yang cukup. Jadi kita sebutlah 778 saja. Itu batu kalau kilometer lebih. Jarak yang cukup. Yang ketiga, kenapa dikatakan perang yang susah? Kerana kantor negara ketika itu Madinah punya kewangan Kementerian Pertahanan sedang berhadapan dengan defisit yang amat kantor kering. Mana susah nak persiapan perjalanan jauh musim panas, sudah tentu nak perlu kos yang cukup tinggi. Sebab itu dinamakan. Bahkan tambah musim itu musim kemarau. Anda boleh bayangkan musim kemarau, panas yang cukup terik, perjalanan yang cukup jauh, kos yang tak berapa. Ini yang sedang dihadapi oleh Nabi pada ketika itu dan para sahabat. Sungguh pun begitu, semangat juang kaum mukmin tidak pernah luntur sedikit. Nabi SAW telah tunjuk contoh. Dia demi untuk mempertahankan Islam. Kita cuba bayangkan ketika ini Nabi dah berusia hampir 60, bukan hampir 60 terlebih, 69. Makna dia, usia itu usia yang telah pun kita kata usia mahal. Tapi oleh kerana Nabi tanggungjawab dia nak pertahankan Islam, Nabi tunjuk satu contoh. Tak pernah jatuh semangat walaupun dalam suasana yang cukup kecil, suasana yang cukup susah. Bila Nabi tunjuk contoh, sudah tentulah orang yang di sekeliling Nabi yang kita panggil sahabat secara automatiklah mereka akan rasa malu, mereka akan rasa turut serta dan simpati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru para hartawan untuk menyediakan biaya bagi keperluan tentera. Maka datanglah mereka dengan harta yang baik. Nabi bila dalam keadaan kantor negara tak berapa ada kewangan yang cukup untuk nak keluar pergi perang, Nabi lancarkan, kita namakanlah bahasa mudah dah, Nabi lancarkan derma. Siapa yang boleh bagi, tolong bagi untuk kita berpuas, bagi kita nak pergi berjihad, berperang, mempertahankan agama dan perjalanan kita ni jauh. Bila saja diisytiharkan macam tu, sahabat berlumba-lumba. Sahabat yang kaya-kaya, yang duit banyak, berlumba-lumba. Dalam sebuah hadis diceritakan tentang macam mana Sayyidina Uthman
Hadis ini riwayat daripada Abdul Rahman bin Uqbah. Dia cerita, dia kata menjelang peperangan yang dinamakan Al-Usra ini, Nabi SAW telah mentasjir, melancarkan derma. Bahasa mudah, melancarkan derma. Bila Nabi bercerita tentang kepayahan dan tak ada duitnya kita, sedangkan kita perlu untuk mempertahankan Islam ini, baru Sayyidina Uthman bin Affan. Apa kata Sayyidina Uthman? Ya Rasulullah, alayya mi'atu ba'irin bi ahlasiha wa aqtabiha fi sabilillah. Ya Rasulullah, aku bagi 100 ekor unta sekali dengan semua, kos dia apa semua, minyak kerja sekali. Dia buang dah. Aqtabiha ni mana makanan dia apa semua pergi. 100 ekor unta. Ini Sayyidina Uthman. Nabi pun terima. Lalu Nabi tambah lagi, Nabi rangsang lagi, siapa lagi yang nak bagi, siapa lagi yang nak bagi, ganjaran yang diberikan. Sayyidina Uthman bila berdengar tu tak tahan, bagi lagi. Dia kata, ya Rasulullah, alayya mi'ata ba'irin bi ahlasiha wa aqdabiha fi sabilillah. Aku tambah 200. Jadi 100. Bila duk dengar Nabi duk pam lagi semangat, naik. Dia kata 200. Sekali dengan semua orang kan. Kalau kita nisbahkan unta itu sebagai kenderaan, sekali dengan dia punya maintenance, servis, minyak semua sekali, bagi 200 ekor unta. Lalu Nabi pun teruskan lagi kempen untuk ajak sahabat-sahabat menyumbang dana. Sayyidina Uthman bila dengar tak tahan lagi, bangun kali ketiga. Dia kata, alayya 300 ba'irin bi ahlasiha wa aqtabiha. Ya Rasulullah, 300. 100 lepas dia tak 300. Ni dia kata sahabat. Dia kata sahabat. Fa'ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu al-minbar wa huwa yaqul ma 'ala al-Uthman ma 'amila ba'da hadhihi. Turun Nabi turun daripada mimbar. Nabi jumpa Sayyidina Uthman. Nabi kata, bagus, makna dah. Apa yang Sayyidina Uthman buat lepas ni mesti jadi yang benar. Lebih kurang doa daripada Nabi kepada Sayyidina Uthman. Ini yang kata Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan bayanglah dia punya dia ahli perniagaan yang berjaya dan dia menggunakan kejayaan dia itu untuk mempertahankan Islam. Itu Sayyidina Uthman. Ada satu cerita berkenaan dengan Sayyidina Umar. Ini sahabat-sahabat Nabi yang dekat, yang mereka ini terkenal sebagai golongan yang ada harta. Sayyidina Umar bila dengar sahaja Nabi minta derma untuk perang ni, dia dermakan separuh daripada harta. Bila dia derma separuh harta, dia duk berasa kata dia boleh potong Abu Bakar dah hari. Sebab sebelum ni dia tak pernah boleh potong Abu Bakar. Abu Bakar dulu derma daripada dia. Hari itu dia lebih awal dan dia derma separuh daripada harta dia. Dia rasa dalam diri hari ini boleh menang dengan Abu Bakar. Hadis yang diceritakan oleh dia sendiri. Umar Al-Faruq, Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata apa? Ketika mana Nabi perintahkan untuk kami sedekah, untuk kami infak, untuk kami derma, maka aku pergi jumpa Nabi dan aku. Lalu aku kata hari ini aku boleh lebih dulu daripada Abu Bakar. Sebab apa? Sebab bila tanya kepada Nabi, Abu Bakar mai tak lagi, Nabi kata tak lagi. Umar kata aku boleh potong dia hari. Aku rasa aku lebih baik. Sebab sebelum ni duduk luar dengan Abu Bakar ni, pada buat benda-benda baik ni, tak boleh potong. Abu Bakar dulu. Hari ini dia boleh mai awal. Maka dia kata aku lebih dapat ganjaran besar daripada Abu Bakar. Lalu dia berbagi separuh daripada harta. Nabi tanya, ma abqaita li ahli? Umar, nak tinggal apa dekat anak isteri, dekat keluarga kamu? Yang bagi separuh yang tinggal apa? Jawab Umar, Islam. Ada lagi separuh. Aku bagi separuh ada lagi untuk mereka. Habis dia berbicara dengan Nabi, tiba-tiba Abu Bakar datang. Wa ata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar Umar. Bila Abu Bakar datang ke majlis Nabi itu, Abu Bakar kata, ya Rasulullah, ambil semua harta. Umar kata, aku berasa macam aku boleh potong dia lah, sebab aku main orang ini. Tiba-tiba Syekh dia lagi kuat. Dia marah, dia kata, ambil semua harta. Nabi tanya, ma abqaita li ahli? Hang tinggal apa untuk keluarga kamu? Untuk keluarga? Jawab Abu Bakar, abqaitu lakum billah, abqaitu lakum Allah wa Rasulullah. Aku hanya tinggalkan Allah dan Rasul. Dia kata Abu Bakar, tahap iman yang kita tak boleh nak share. Kita tak boleh nak lawan. Dia boleh jawab macam tu. Dia kata aku tinggalkan Allah dan Rasul. Lalu Umar kata apa dalam hadis ni? La usabiquka ila syai'in abada. Sampai bila-bila pun aku tak akan lawan Rasul.
Sampai bila-bila pun tak nak lawan dia hebat. Jadi dia potong mai awal tu asal dia lawan, tengok bagi perut dia ni bagi habis. Tak nak lawan. Ini yang kata sahabat-sahabat yang cukup hebatlah kalau kita nak nilaikan imbang iman kita dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar dan sebagainya sudah tentukan. Maka bila Nabi lancarkan sahabat jihad, lancarkan terma jihad, golongan sahabat yang banyak mereka lah yang terawal menerima untuk masuk dalam tabung pos operasi untuk peperangan. Abdul Rahman bin Auf tidak tertinggal. Dia di kalangan sahabat yang kaya, dia menyumbang 2,000 dirham. Dia menyumbang 2,000 dirham. Iaitulah separuh daripada kos pengurusan tentera yang nanti ke Tabuk. Dan lain-lainlah sahabat lain yang tercatat dalam kitab sejarah antaranya Abbas bin Abdul Muttalib, Talhah bin Ubaidillah, Muhammad bin Maslamah, Asim bin Adi radhiyallahu anhu ajma'in. Semua mereka adalah orang-orang yang menerima dengan jumlah yang banyak. Maka datanglah mereka dengan harta yang banyak. Sayyidina Abu Bakar datang dengan semua hartanya, iaitu berjumlah 40,000 dirham. Sayyidina Umar membawa separuh daripada jumlah hartanya. Begitu juga Sayyidina Uthman membawa dan menyerahkan hartanya yang tidak sedikit. Beliau menyediakan sepertiga daripada keperluan tentera pada hari itu, sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam mendoakan baginya dengan berkata, mudah-mudahan tidak memberi mudarat kepada Uthman apa yang dilakukannya selepas daripada hari itu. Nabi doa nak tunjuk kata ganjaran yang dijanjikan kepada Uthman ini, tak tahulah dia dapat kebaikan sampailah kepada saat kematian. Itu di antara doa yang dibaca oleh Nabi kepada Uthman bin Affan. Ini sahabat yang kaya. Sahabat Nabi bukan semua kaya. Ada sahabat yang tergolong daripada orang yang tak ada apa. Bahkan ada sahabat yang tergolong dalam kalangan yang disebut sebagai Ahlus Suffah. Hanya duduk di masjid, makanan pun mengharapkan simpati orang. Yang betul mereka hanyalah belajar dengan Nabi Sallallahu yang diketuai oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di sahabat yang miskin. Jadi mereka nak buat macam mana? Sahabat-sahabat yang miskin ini turut serta. Kerana mereka nampak macam rasa segan, rasa nak sumbang, mereka pergi bagi apa yang ada. Bila mereka bagi apa yang ada, munafiqun yang pada waktu itu yang kita sebut tadi memainkan peranan cukup penting bagi menggagalkan peperangan Tabuk. Dia tunggu saja. Bila tengok orang-orang miskin derma juga, dia kata di pokok ni patut padan lah nak derma pun dia tumit. Bila tengok orang kaya derma, dia kata pokok ni nak derma ni dia miskin. Antara sahabat yang miskin yang dicatat dalam sejarah, nama dia Abu Uqayl. Abu Uqayl radhiyallahu anhu. Dia ni bawa naik setengah kilo buah kurma. Setengah kilo kurma ni sikit lah. Nak bagi kepada satu bala tentera yang besar dalam peperangan yang besar, dia cuma ada setengah kilo kurma. Tapi dia terus bagi, sehingga kan munafik kata kepada dia, munafik kata apa? Dia ni kata apa? Mereka saja semua buat malu kita orang macam tu yang paksa. Dia kata munafik mereka memainkan peranan dalam menggagalkan usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunggulah ayat Al-Quran yang berbunyi alladzina yalbizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fi shadaqat walladzina la yajiduna illa bidahum fayasharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum adzabun. Ada kelompok manusia yang mereka mempermain-mainkan orang yang beriman pada menerima. Yang orang miskin semua dia bermain-main. Dan mereka tak ada kesungguhan. Sebaliknya mereka hanyalah menghina golongan ini. Allah Ta'ala akan menghina mereka dan bagi mereka ayat tersebut selepas daripada tindakan munafik yang mempermainkan sebahagian sahabat yang menunggang dalam peperangan. Kemudian datang pula kepada baginda sekumpulan sahabat yang tidak mempunyai harta dan tidak ada kenderaan yang hendak ditungganginya. Lalu baginda berkata kepada mereka, aku tidak ada sesuatu apapun untuk diberikan kepada kamu. Maka mereka itu pun keluar meninggalkan Rasulullah dengan penuh takpungan ayat kata kerana sedih dan bercita. Ada sampai peringkat sahabat yang tak ada apa, tapi nak main jumpa Nabi harap ya Rasulullah pun tak ada. Melainkan ada doa, ada bersama tu saja yang boleh aku diberi, yang aku boleh sumbang. Mereka dalam
Jadi ni Abu Uqaid ada juga setengah kilo kurma bagi dia, tak ada. Dia tak ada. Akhirnya dia sembahyang di tengah malam. Dia kata dalam sembahyang, akhirnya dia berdoa, ya Allah, Engkau mengarahkan aku berjihad dan aku nak pergi berjihad. Memang aku nak pergi teringin, tapi aku tak ada kemampuan. Kenderaan pun tak ada, aku nak pijuk dengan tak ada kenderaan. Kemampuan apa pun tak ada, kos apa pun tak ada. Aku minta, moga-moga apa yang Engkau berikan satu musibah kepada aku, itulah merupakan ganjaran aku sebagai sahab untuk aku turut serta dalam perang. Aku tak ada apa nak bagi duit apa tak, tapi kalau aku kena apa-apa musibah, itulah sebagai sumbangan aku kepada tentera yang sedang berjihad menuju. Ini dia menunjukkan pada kita satu pengajaran bagaimana kelompok sahabat tadi meletakkan keimanan sebagai asas utama. Itulah dalam menceritakan tentang perjuangan Islam, kemenangan dia hanya akan dapat apabila umat ini meletakkan prinsip pertama adalah atas dasar keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang kukuh yang ditunjukkan oleh generasi sahabat sehingga kan yang miskin turut serta yang kaya apatah lagi semua berebut teguh untuk menyumbang dalam misi menjayakan peperangan. Para munafikin seramai 80 orang lebih tidak menyertai pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala ada sebilangan orang Arab lain pula menyatakan keuzuran mereka yang tidak sebenar sebagai alasan untuk mengelak diri. Namun demikian ianya diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan munafik yang diketuai pada ketika itu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul memang rombongan yang kita sebut tadi. Mereka cuba cari bermacam-macam alasan untuk elak daripada timur. Mereka kata payahlah, mereka kata kalau pergi waktu itu pula tuan-tuan, waktu itu bulan sedang, bulan yang buah keluar sedang masuk cabaran. Mereka kata kalau keluar siapa nak ambil buah keluar. Pergi Tabuk bukan dekat, perjalanan sebulan lebih, balik sebulan lebih, 2-3 bulan nanti buat jalan, balik rumah dia apa? Buah keluar hilang. Jadi siapa yang nak ambil buah keluar? Ini alasan yang cuba dicari. Yang kita katakan ujian keimanan. Kalau beriman betul, dia boleh lepas. Tapi kelompok munafik banyak, hampir 80 orang lebih mencari alasan untuk tidak turut serta. Dan ada kelompok yang bukan munafik, tapi tak turut serta. Mereka bukan munafik, tapi ada orang sebab-sebab tertentu dan disegah jadi malas dan sebagainya. Dan ada kelompok yang Nabi berikan keizinan untuk tak keluar. Kelompok-kelompok sebagai contoh yang disebut orang tua, kelompok yang tak arah ni Nabi izinkan. Hatta Abu Musa al-Ash'ari yang waktu itu dah berusia, dia turut serta nak pergi juga, tapi tidak diizinkan. Kerana sebahagian sahabat yang berusia yang boleh Nabi kecualikan daripada turut serta sebab perjalanan jauh. Bukan apa sebab tu ya, sebab perjalanan jauh dan menyusahkan. Bila Nabi nak pergi ke Tabuk, Nabi telah melantik, menjadi kebiasaan Nabi dalam semua peperangan. Nabi akan mewakilkan kepada seorang sahabat untuk menjaga Madinah. Dalam perang Tabuk, Nabi telah mewakilkan kepada Muhammad bin Maslamah untuk menjaga Madinah, dan Nabi wakilkan kepada Sayyidina Ali untuk menjaga keluarga. Nabi wakilkan Muhammad bin Maslamah untuk menjadi wakil Nabi menjaga Madinah, dan Nabi wakilkan, Nabi lantik Sayyidina Ali untuk menjaga keluarga. Bila Nabi lantik Sayyidina Ali, munafik sekali lagi dia berada. Munafik kata tengok Muhammad dia saja tak mau bawa Ali pergi, sebab dia sayang dekat Ali ni menantu dia sayang, dia tak mau pergi tim perang ni kalah ni saja. Dia bagi Ali duduk di Madinah. Ini munafik. Cucu main-mainkan apabila Nabi arahkan Sayyidina Ali untuk duduk di Madinah. Sayyidina Ali bila dengar benda tu, jadi macam tak tahan. Orang duk bermain dia, orang duk kata dia takut dan sebagainya, lantas ambil pedang, pergi jumpa Nabi, nak ikut juga. Nabi kata apa? Nabi kata tak payah. Aku yang cukup, kamu terus, kamu jaga keluarga aku dan kamu jaga. Kamu adalah tempat harut
kamu adalah menempati tempat Harun dalam cerita Harun dan Musa. Kita baca cerita Nabi Harun dan Nabi Musa dalam surah Al-A'raf. Bila mana Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kitab Taurat. Dalam perjanjian itu nak jumpa dengan Nabi Allah Musa ni 40 hari. Bila dipanggil oleh Allah Taala, Nabi Musa nak kena api. Sedangkan nak tinggal kaum dia yang baru lagi itu berjinak-jinak dengan agama, maka diarahkan kepada saudara dia yang bernama Harun. Harun akan tolong jaga mereka. Maka Nabi Muhammad SAW kata kepada Ali, Ali, kamu adalah seperti Nabi Harun dalam kes Harun dan Musa. Dan aku, Muhammad, mengarahkan kamu, jaga mereka. Maka jangan peduli apa yang munafik kata dan sebagainya. Di sini juga ada beberapa kelompok yang mengambil iktibar yang salah. Mereka kata apabila Nabi telah mewakilkan kepada Sayyidina Ali untuk menjadi wakilnya di Madinah, maka menunjukkan itu adalah signal daripada Nabi untuk Ali dilantik menjadi khalifah. Ini satu kelompok yang salah. Mereka membaca sejarah dengan tampilan yang salah. Jawapan dia apa? Nabi lantik Sayyidina Ali bukan untuk jaga Madinah. Nabi lantik Sayyidina Ali untuk jaga ahli keluarga. Adapun untuk jaga Madinah, Nabi lantik Muhammad bin Islam. Kalaulah kita nak ambil daripada signal tu, daripada isyarat tu, kita katakan itu merupakan arahan Nabi untuk melantik khalifah selepasnya, sudah tentu kita katakan Muhammad bin Islam lebih layak. Kalau itu yang nak jadikan sebagai kayu ukur, tapi kita tak ada. Sebab apa? Sebab Nabi bukan lantik Ali untuk jaga Madinah, tapi Nabi lantik Ali untuk jaga Madinah. Jadi ini sebagai satu takwilan salah, pandangan salah terhadap sejarah yang sengaja ditimbulkan untuk yang kita tahulah kelompok tertentu untuk menjatuhkan nilai kepada sahabat yang lain. Tentu yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat juga menyiapkan satu pasukan tentera yang besar, iaitu seramai 30,000 orang. Dan dengan 10,000 tentera berkuda. Ini merupakan pasukan terbesar sepanjang sejarah peperangan bangsa-bangsa Arab hingga masa ini. Dan kita baca sejarah kita mula dengan Badar, kemudian Uhud, kemudian Khandaq, kemudian beberapa perang lain, Bairuqah, Zatul dan sebagainya, sampailah kepada perang Fathu Makkah, sampailah kepada Hudain, sampailah kepada Tabuk. Jumlah tentera yang paling ramai ni Badar 313, Uhud 1,000 cukup 300 patah balik, 300, Khandaq 3,000, Hudain, Fathu Makkah 10,000, Hudain tambah sikit 12,000. Kemuncak dan orang Tabuk jumlah 30,000. Waktu perang Badar, tentera berkuda hanya 70 orang. 70 orang. Waktu perang Tabuk ni, tentera berkuda telah mencapai 10,000. Kenapa yang begitu ramai? Drastik perubahan dalam tempoh 9 tahun. Kerana kita dapati inilah dakwah Islam yang berjaya dalam tempoh yang dekat. Ramai daripada orang-orang Arab yang berada di sekeliling ini masuk Islam. Dan kebiasaan orang Arab yang masuk Islam itu pahlawan, orang-orang hebat, termasuklah tentera berkuda. Sebab tu jumlah tentera berkuda dalam perang Tabuk mencecah 10,000. Asal daripada 70. Orang Badar 70, dia kata dua saya 70 orang, 9 tahun lepas itu jadi 10,000. Sebab kesan daripada dakwah Nabi yang diterima oleh masyarakat. Maka bergeraklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama tenteranya. Sampailah ke Tabuk. Jalan sampai ke Tabuk, dan kalau kita baca dalam kitab-kitab yang lebih besar, dia ada cerita lah dalam perjalanan itu apa yang berlaku, mukjizat yang sebagainya. Antara mukjizat yang diceritakan oleh ulama, makanan yang disediakan ketika itu tidak cukup kalau ikut kiraan kasarnya. Tapi dengan mukjizat yang ada pada Nabi dan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, makanan yang tak cukup itu telah menjadi cukup. Menjadi cukup. Ini mukjizat dan bukan berlaku dalam perang ini saja. Cerita makanan tak cukup jadi cukup ni, dia berlaku banyak kali. Kata dalam perang Khandaq pernah berlaku, dalam perang Uhud pernah berlaku, dalam banyak cerita. Yang saya ingat dalam perang Khandaq, cerita dalam perang Khandaq, bila jadi parit letih, bila letih ni sahabat lapar
Sahabat ikat perut dengan batu. Mereka tengok Nabi ikat perut dengan batu juga, dan lebih daripada sahabat. Maka salah seorang sahabat nama dia Jabir bin Abdullah, dia simpati. Dia balik ke rumah. Kan tengah balik Quraisy, dia lari balik ke rumah, tanya kepada isteri dia apa ada di rumah. Isteri dia pun tengok-tengok, yang ada hanyalah sedikit gandum dan adalah seekor anak kambing. Anak kambing kecil lah. Tengok ni boleh makan banyak mana, bolehlah makan 2-3 orang. Maka dia suruh isteri dia masak. Dia pun pergi panggillah Nabi dengan 2-3 orang sahabat. Panggil Nabi dan pesan, putih-putih kat Nabi ni main dengan 2-3 orang. Dia pun balik tunggu di rumah. Dia pun habis dah rehat, waktu rehat. Selesai orang ni, rehat sat, mainlah ke rumah Jabir bin Abdullah. Bila sampai ke rumah Jabir, tengok tingkap, tengok Nabi main. Bukan dengan 3 orang, tapi dengan seluruh tentera Khattab yang berjumlah 3 orang. Jabir kata, aku bukan buat ini, Allah. Bini Jabir, dalam hadis riwayat itu, isteri Jabir tak tenang, duk susah hati. Kita masak satu periuk ya, takkan tak pesan tadi pagi 2-3 orang, bukan 2-3 ribu. Jabir kata, pesanlah duk daku pula daripada tengkap lagi isteri. Duk tengkap pula. Lalu Jabir pun tak tahu nak buat macam mana, dia pula Nabi masuk. Jemput Nabi masuk, dan Nabi tengok Jabir ni, Nabi tahu muka Jabir tulisan. Nabi tengok, Nabi tahu susah hati Nabi. Dia panggil tadi 2-3 orang, kumai dengan 2-3 ribu ni bukan cerita. Lalu Nabi kata Jabir, urusan untuk menghidang ni jangan kacau, biar aku yang buat. Maka Nabi pun yang menghidang. Nabi panggil sahabat masuk makan. Satu kumpulan. Hadis itu kata apa? Makan habis kenyang dan tapak. Masuk makan sampai habis semua orang. Makan dan habis. Ini menghidang. Yang mana? Dan benda itu juga berlaku dalam cerita orang Tabuk. Dalam Quran turut berlaku. Iaitulah makanan yang tak cukup, jadi cukup sebagai pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bila Nabi sampai ke Tabuk, sebelum nak bertolak, Nabi telah pilih saf kepimpinan. Ini menjadi kebiasaan Nabi. Sebab itu kita baca sejarah perang Nabi ini. Nabi seorang yang berstrategi. Nabi bukan hanya pergi perang, tidak. Nabi atur dulu. Nabi pesan dulu, Nabi terangkan macam mana, dan Nabi nanti siapa yang duduk di saf depan, siapa yang duduk di saf belakang, siapa yang akan pegang bendera. Ini semua sebagai strategi. Kita bacalah sejarah perang Nabi. Dalam perang Badar sebagai contoh. Dalam perang Badar, apabila sahabat Nabi sampai di satu tempat, Nabi kata kita duduk di sini sebagai camp kita. Bangun seorang sahabat nama dia Ubad bin Munzir. Ubad bin Munzir tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ahaza wahyun min Allah amil harbi wal makinah? Adakah ini sebagai satu wahyu daripada Allah ataupun ini strategi perang? Nabi kata ini sebagai pandangan aku, bukan wahyu. Ubad kata kalau macam tu pada pandangan aku tak betul. Tak tepat untuk kita duduk di sini. Mari kita pindah, kita cari tempat yang dekat dengan sumber air. Nabi sebagai seorang pemimpin yang cukup terbuka, oleh kerana dia bukan wahyu daripada Allah, ini sekadar pandangan dia. Nabi kata okey, kita ikut Ubad. Sebab Ubad adalah pakar strategi. Demikian dalam perang Tabuk, sebelum Nabi dah terkurang siapa yang akan ketuai, siapa yang akan pegang bendera. Dalam perang Tabuk, Nabi telah melantik ketua yang paling besar adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nabi lantik paling besar. Ini ketua. Dipanggil sebagai Liwa'ul A'zam. Jenderal paling besar yang semua arahan akan keluar daripada dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Di bawah Abu Bakar, Nabi lantik Zubair bin Awwam sebagai pembantu. Zubair bin Awwam dia ada tokoh, dia ada karisma, dia ada kelayakan di medan perang, maka Nabi lantik. Dan Nabi pegang, Nabi memberi bendera Aus kepada Usaid bin Hudayr dan bendera Khazraj kepada Abi Duja. Kan kelompok Madinah ni, Ansar punya orang yang paling banyak kabilah adalah Aus dan Khazraj. Jadi di kalangan orang Aus, Nabi pilih Usaid bin Hudayr untuk pegang bendera, dan di kalangan orang Khazraj Nabi pilih Abu Dujanah untuk pegang bendera. Dan Nabi lantik Abbad bin Bishr bin nama hebat. Abbad bin Bishr Nabi lantik untuk jadi apa? Sebagai pegawai pengintip.
Dia ditugaskan untuk piawai dan jaga tengok urusan semua. Dia ni Abbad bin Bishr. Yang dalam cerita tentang Abbad bin Bishr, bagaimana satu malam dalam satu peperangan dia pernah ditugaskan untuk jaga rakyat, jadi pegawai pengintin ditugaskan dan dia semayang. Ketika dia berkawal dia semayang. Bila dia semayang, dia telah dipanah oleh musuh. Kena, tapi dia tak berhenti semayang, dia terus semayang. Ini yang kita Abbad bin Bishr. Orang hebat. Dia sampai habis semayang, baru dia cakap dengan panah. Rupanya darah mengalir. Cukup banyak. Dia kata Abbad bin Bishr. Dalam perang ini juga Nabi telah melantik seorang yang bernama Al-Qamah bin Farwah Al-Khuza'i radhiyallahu anhu sebagai penuntut jalan. Nampak kan strateginya? Bukan main bodoh lah, jom kita pergi dah. Nabi tahu kata Nabi tidak pakar dalam perjalanan ini. Nabi kata bukan jalan yang selalu dilalui oleh Nabi. Lalu Nabi tak tunjuk kata dia tahu semua. Dia minta pandangan orang, dia nanti siapa? Orang yang pakar dalam bidang ni adalah seorang yang bernama Al-Qamah bin Al-Farwah Al-Khuza'i radhiyallahu ta'ala. Tanpa lebih ringkas dia sebut Al-Qamah. Dia adalah orang yang pakar dalam bidang ni, maka Nabi nanti dia sebagai penuntut jalan. Maka bergeraklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama tenteranya hingga sampai ke Tabuk. Tinggallah baginda di sana lebih kurang 20 malam lamanya sampai di Tabuk. Duduk di Tabuk 20 malam. Ternyata tidak juga menemui sebarang tipu daya dan tidak pula masuk ke medan perang. Sampai duduk 20 hari. Yang tadi semangat ni semua main dalam jauh, tiba-tiba perang terjadi. Rupanya pasukan Rom dan sekutunya tidak juga kunjung datang. Mereka dah lari. Sebab apa mereka lari? Dalam catatan sejarah menyebut, apabila mereka dapat maklumat kata Nabi bersungguh-sungguh nak naik ke Tabuk. Bahkan dalam maklumat yang mereka dapat berjaya kumpul pula 30,000, menyebabkan mereka kata jangan cari pasal saya, kita beri. Tadi ini mereka semangat sangat dengan anggapan kata Muhammad mungkin tak sungguh-sungguh buat untuk pertahan Madinah ni, mungkin dengan anggapan maka mereka bersungguh nak lawan Nabi. Tiba-tiba maklumat yang mereka dapat, kesungguhan yang ditunjukkan oleh Nabi dan sahabat sehingga berjaya kumpul jumlah tentera yang besar, menyebabkan mereka ambil keputusan kali. Maka perang Tabuk, perang yang tak jadi perang, tapi dia tetap dinamakan sebagai perang. Tuan-tuan, kalaulah kita berada di situasi ini, sudah tentu sebahagian daripada orang-orang kita, dia sudah tentu akan rasa keras, sudah tentu akan rasa kecewa. Dan cuba bayangkan jalan jauh, tinggal segala anak isteri, tinggal segala kebun dan semua main nak perang, tiba-tiba tak jadi perang, kecewa. Tapi yang kata sahabat dan Nabi memberikan rangsangan pada mereka, tidak kecewa. Bahkan Al-Quran turun ayat yang cukup banyak untuk iktiraf itulah kemenangan yang mereka dapat sekalipun tidak berlaku. Tuan-tuan, dalam peperangan Tabuk, kalau kita nak tengok ayat yang paling banyak cerita tentang perang Tabuk adalah dalam surah At-Taubah. Kita buka surah At-Taubah, kebanyakan ayat surah At-Taubah itu menceritakan tentang situasi perang Tabuk. Termasuklah cerita tentang munafik sebelum terjadi perang, apa peranan mereka, ketika terjadi perang, apa yang mereka buat, dan selepas daripada peperangan, apa yang mereka buat. Bila lepas daripada perang, tuan-tuan, bila balik saja Nabi daripada Tabuk, dan balik daripada Tabuk, orang munafik tadi, mereka jumpa Nabi. Mereka jumpa Nabi, mereka berpura-pura, mereka main kata kepada Nabi, ya Rasulullah, kami bukan tak mau keluar, tapi sebab ada halangan-halangan tertentu, jadi kami tak keluar. Kalaulah halangan itu tak, kami rugi sekali ya. Dia kata munafik. Yang akhirnya cenderung mereka itu didudukkan dengan Al-Quran. Allah Ta'ala tak beri keizinan untuk Nabi menerima permintaan permohonan maaf daripada Allah. Dalam perang Tabuk juga, cerita yang paling masyhur adalah cerita berkenaan dengan 3 sahabat tadi. Yang mereka ini bukan munafik, bukan jahat, tapi tak keluar. Munafik tak apa, salah dia munafik ni kira tak keluar perang pun, keluar pun dia akan masuk neraka, tak keluar pun sama orang. Ini cerita sahabat tadi, bukan munafik. Mereka bukan 3 orang. Nama dia Ka'ab bin Malik, Murrah, dan yang ketiga Bilal bin Umayyah. 3 orang ni yang mereka tak keluar perang dengan tak ada sebab. Sebab yang ada adalah
dengan sebab termakan sedikit perasaan tak pun ramai dah majlis. Jadi dia bawa tak nampak. Ka'ab bin Malik cerita dia panjang. Hadis dia cukup panjang cerita tentang Ka'ab bin Malik ni. Kalau kita tengok hadis dia lebih kurang ada 8 buku surat hadis cerita tentang Ka'ab bin Malik dan juga geng-geng dia 3 orang. Ada lebih kurang buku surat lah. 4 buku surat itu cerita dia panjang lah kalau. Dia tak keluar dengan sebab dia rasa berat. Dalam hadis itu dia kata, ini hadis itu dia cerita setelah dia diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dia cerita macam mana dia tak pernah tinggal semua peperangan dia, kecuali perang Badar. Karena perang Badar pun dengan alasan. Perang Badar yang dia tak pergi itu bukan sebab saja-saja tak pergi, kerana asal keluarnya Nabi dengan sahabat bukan untuk perang. Jadi dia pun tak turut serta, kerana kebanyakan yang pergi itu adalah di kalangan sahabat Ansar untuk mempertahankan Nabi nak ambil harta rampasan daripada orang-orang musyrik. Jadi dia kata perang itu saja. Ada pun perang lain semua dia punya. Tapi macam mana tak tahu, bila mai tahu aku tak tahu. Aku nak kata sebab aku tak sahut seruan Nabi pun tidak, tapi hati macam jadi tak payah keluar lah, tak payah keluar. Jadi dalam keadaan yang macam tu, bila Nabi dan para sahabat yang keluar, Ka'ab duduk di Madinah, di Ka'ab pasal Islam. Nak tinggal tak ada anak. Sedangkan dia tahu bahawa Nabi akan tanya dia, sebab dia sahabat yang dekat dengan Nabi. Dan ternyata sepanjang perjalanan itu, di antara orang yang Nabi sering tanya kepada sahabat-sahabat, di mana Ka'ab? Di mana Ka'ab? Dan Ka'ab duduk di mana Ka'ab dapat asal pula. Dia rasa kecewa. Tapi nak tinggal tak ada anak. Dia pun dah sampai di Tabuk. Tunggulah bila Nabi balik. Bila Nabi balik, orang beratur panjang untuk membuat permohonan maaf. Walaupun munafik permohonan maaf, golongan-golongan yang tak keluar permohonan maaf, Ka'ab bertunggu saja. Ada yang bagi alasan yang tak munasabah, munafik bagi alasan bohong semua. Nabi pun terima, Nabi tak kata apa. Nabi tak kata apa, Nabi gelar, Nabi pergi macam tu saja. Sampailah kepada giliran Ka'ab bin Malik. Ka'ab kata bila aku berdepan Nabi, tak tergamuk untuk aku cakap apa. Inilah nilai yang ada pada dia, yang menyebabkan dia diampun. Dia kata tak tergamuk aku cakap apa. Aku beritahu terus terang bahawa aku tak keluar dengan sebab aku rasa macam tak perlu untuk keluar, dan aku malas dan sebagainya. Lalu Nabi pun paling Nabi tak kata apa. Tengok tu Ka'ab bin Malik kata, ringkas cerita, aku terjumpa dengan 2 orang lagi yang macam aku, Murarah dan juga Bilal bin Umayyah. Dia ni tak keluar macam aku kes dia. Bukan kerana sebab dia buat munafik dah, tak keluar macam aku, sebab mereka terjadi satu insiden yang menyebabkan dia buat. Dan bila dia pun jumpa Nabi, poin yang sama, iaitu dia tak gamuk nak bohong. Dia tak gamuk nak bohong. Akhirnya 3 orang ni Nabi ambil tindakan pada mereka. Munafik tak ada tindakan apa, sebab apa? Memang munafik. Nabi biar. Tapi 3 orang ni Nabi ambil tindakan apa? Berupa boykot ke atas mereka selama 2 bulan, hampir 2 bulan. Boykot. Nabi tak cakap, Nabi tak tegur. Bahkan isteri mereka pun Nabi suruh balik ke rumah mak, jangan peduli dengan mereka. Sehingga kan kata Ka'ab bin Malik, kami merasakan seolah-olah dunia ni terlalu sempit. Pergi ke mana pun sampai orang tak tegur, tak ada orang yang cakap, tak ada orang yang bagi salam, apa pun tak ada. Sedangkan dia orang beriman yang betul ni. Tapi oleh kerana Nabi dapat arahan daripada Allah Ta'ala, jangan lagi boykot mereka. Sehinggalah terbukti permohonan taubat mereka itu secara bersungguh-sungguh. Allah Ta'ala turun ayat dalam surah At-Taubah, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usrah min ba'di ma kana yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim. Wa 'ala ath-thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alayhim al-ardu bima rahabat wa daqat 'alayhim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba 'alayhim liyatubu inna Allah huwa at-tawwab. Secara jelas Quran sebut wa 'ala ath-thalatha, dan atas 3 orang. 3 orang sama, Ka'ab bin Malik, Sayyidina Murarah dan juga Bilal bin Umayyah. 3 orang ni yang Allah Ta'ala beri keampunan secara khusus hasil daripada kejujuran mereka dan kesungguhan mereka untuk memohon ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas daripada inilah turun ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha
wa kunu ma'as salihin. Kalau nak jadi orang yang berjaya, kalau nak jadi orang yang mendapat rahmat, Al-Quran sebut kena ada 3 ciri. Ciri yang pertama, ya ayyuhallazina amanu, beriman. Ciri yang kedua, ittaqullah. Dan ciri yang ketiga, wa kunu ma'as salihin. Jadilah kamu dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Ayat ini turun selepas daripada peristiwa 3 orang tadi, kerana kejujuran yang ada pada mereka dan kerana kesungguhan mereka, akhirnya mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ka'ab bin Malik dalam petikan hadis, kalau lakukan kerana iman, nescaya lawalah kami tinggalkan Muhammad. Kalau bukan kerana iman, tapi kerana iman yang cukup kuat yang ada pada dia, diboikot, tak dipedulikan, dibuat macam-macam, tapi kerana iman. Dan nilai iman itulah yang Al-Quran kata kejujuran. Hari ini masyarakat ramai yang jauh daripada landasan agama apabila kita ada nilai kejujuran. Jadi kalau nak berjaya mendapat rahmat, marilah kita menjadi orang yang jujur dan marilah kita bersama dengan kelompok yang jujur. InsyaAllah itulah di antara tanda cara untuk kita mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, semoga apa yang kita baca pada malam ini cerita tentang perang Tabuk, walaupun tidaklah detail, secara ringkas. Dia cerita sebab dia terjadi macam mana dan akhirnya macam mana, nak menceritakan kepada kita inilah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam demi untuk menyampaikan Islam kepada kita. Dan inilah perjuangan generasi sahabat yang mereka bersungguh-sungguh bukan takat menyumbangkan harta, menyumbangkan tenaga, bahkan menyumbangkan nyawa, bukan untuk mereka, tetapi untuk memastikan generasi akan datang dapat menyemai dan dapat merasai nikmat iman dan juga Islam. Alangkah baiknya marilah sama-sama kita mengucapkan terima kasih tidak terhingga kita kepada generasi ini, iaitulah generasi sahabat ridwanullah ta'ala alaihi wasallam. Dan janganlah sesekali kita memperkecilkan persumbangan yang telah mereka berikan untuk sampaikan Islam kepada kita. Terima kasih di atas perhatian yang tuan-tuan perempuan berikan. Mohon maaf kalau ada kekasaran, kekurangan dan sebagainya. Sekadar mengisi ruang pada malam ini, sekadar itulah yang mampu untuk sama-sama kita berkongsi. Moga-moga ada manfaat yang baik datang daripada Allah, salah silap daripada pendengar sesuai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu tabsharu wa idza asa'u istaghfaru waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.